السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan Bahrul Madi jilid 20. Bahrul Madi jilid 20. Muka surat 184. Muka surat 184. Kita masuk satu bab baru. Kata dia bab ma jaa fi ta'limil Quran. Ialah satu bab yang datang pada menyatakan mengajar Quran. Kita dah sebut pada bulan lepas bagaimana Allah Subhanahu wa taala tunjukkan tanda-tanda kebesaran dia apabila ada satu orang perempuan yang kerja mengajar Quran saja seumur hidup dia, mengajar dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala dan Allah pelihara jasad dia. Dan pada malam ini kita nak tengok cara khusus tentang satu bab. Dia kata ma jaa fi ta'limil Quran, iaitu bab yang membicarakan tentang soal mengajar Quran. Ketahuilah saudaraku, bermula mengajar Quran itu satu amal yang sangat terpuji pada syarak. Dia nak abang nak puji. Mengajar Quran ini kerja yang cukup mulia. Sama ada kita mengajar kepada anak kita ataupun kita mengajar Quran pada anak orang, kita mengajar pada orang ramai, pokok pangkalnya ajar Quran itu adalah satu kerja yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sayugia seorang yang tahu mengajar Quran itu tidak ia tinggalkan daripada mengajar. Dia kata bagi orang yang tahu tentang kelebihan mengajar Quran ni, kalau dia dah mengajar dah, jangan berhenti. Terus kerja mengajar Quran. Jangan berhenti. Walau apa juga benda main, Quran yang menjadi bidang kita, yang kita duk ajar orang selama ni, teruskan juga. Kerana kerja yang kita buat itu kerja yang teramat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Supaya tiada luput daripada mendapat pahala mengajarnya itu. Kita terus itu supaya apa? Supaya pahala yang dijanjikan oleh Allah tu terus dapat ke kita. Kita berhenti, terhentilah pahala itu. Kerana datang pada hadis bahawasanya orang yang mengajar Quran itu adalah sebaik-baik umat Nabi Muhammad SAW. Yakni yang lebih utama orang dan lebih mulia daripada lainnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, kalau nak banding kerja ni, kerja paling mulia di sisi Allah adalah kerja mengajar Quran. Nak banding dengan kerja doktor, dengan kerja engineer, dengan kerja arkitek, dengan kerja lawyer, dengan macam-macam kerja yang ada dalam dunia ni, mengajar Quran itu Allah Subhanahu wa taala letak pada darjat nombor 1. Kerana Quran itu kalam Allah dan kita mengajar kalam Allah, maka sudah barang pasti Allah Subhanahu wa taala meletakkan orang yang kerja mengajar kalam dia ni pada kedudukan nombor 1 dalam senarai kerja yang ada dalam dunia. Bermula hadis yang menyebutkan yang demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Katanya an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menantunya iaitu suami kepada puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga adalah khalifah Nabi yang ketiga, namanya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tuan-tuan ingat bahawa Sayyidina Utsman ni bukan sahaja menantu Nabi.
dia kahwin dengan anak Nabi. Kita dah bagi dulu muqaddimah satu hadis. Apabila isteri Osman anak Nabi SAW wafat, bila sampai di tanah perkuburan, ketika nak turun mayat isteri Sayyidina Osman anak Nabi ini, ketika nak turun mayat dan dalam liang tu, Nabi tanya dulu. Nabi kata, siapa di kalangan kamu yang seingat-ingat dia tak ada buat dosa dalam masa sehari semalam? Nabi tanya, siapa di kalangan kamu yang seingat-ingat dia dalam sehari semalam ni dia tak ada buat dosa apa? Nabi SAW satu cukup sayang puteri yang jadi isteri kepada Sayyidina Osman ni, sehingga kan Nabi nak pastikan orang yang masuk dalam liang nak buat turun mayat tu orang yang tak buat dosa sekurang-kurangnya dalam masuk sehari semalam. Sayang puterinya sampai macam tu. Dan yang kedua, hadis kena tunjuk kepada kita, perlunya kita pilih orang-orang yang nak semayang mayat kita, orang yang harus mayat kita ni, biarlah orang-orang yang terpelihara di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh dapat orang macam ni, sikit pun tak pada baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada malam ini kita jumpa hadis riwayat daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kata dia bahawasanya Nabi SAW bersabda, ia sebaik-baik orang di kalangan kamu itu ialah orang yang belajar Quran dan mengajar. Sayyidina Uthman kata, Nabi SAW bersabda, Nabi kata sebaik-baik manusia adalah manusia yang belajar Quran kemudian mengajar Quran. Dia belajar, dia mengajar. Setidak-tidaknya ajar anak dia, ajar isteri dia, itu dah cukup baik. Kata Imam At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih dan telah dikeluarkan di dalam sahihnya pada Fadailul Quran, yakni bab khairukum man ta'allama al-Quran. Dalam Sahih Al-Bukhari juga ada hadis yang kita baca tadi. Masalah mengajar Quran dan belajarnya. Maka telah disebutkan dahulu pada masalah yang lepas akan keterangan tentang mengajar Quran. Adapun belajar Quran itu telah datang juga pada beberapa hadis yang menunjukkan ialah sebaik-baik orang yang belajar akan dia. Quran ni sama ada orang tu belajar ataupun orang tu mengajar, dua-dua baik. Sama ada dia ni mengajar Quran ataupun dia belajar, dia tak mampu nak mengajar orang, cuma dia hidup ni habis dengan duk belajar Quran aja, juga baik, sama macam orang mengajar. Begitu. Maka seorang yang gemar ia pada mendapatkan amal yang terutama itu, maka tidaklah ia tinggalkan daripada belajar akan Quran serta hafaz akan dia. Orang yang mau pahala besar, dia kata dia tak akan lepaskan peluang belajar Quran dan kalau boleh nak hafaz sekali ayat Quran. Dengan niat mau mengamalkan barang yang tersebut di dalamnya. Jika tidak yang demikian itu, nescaya menjadi mas'ul atas dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata kalau dah kita belajar, tiba-tiba kita buat kaedah dengan isi, maka kita bertanggungjawab untuk jawab di depan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat esok. Pergi mengaji agama, pergi mengaji usuluddin, pergi mengaji bidang tafsir, belajar, tiba-tiba kita sendiri menentang isi kandungan Quran, jawab depan Allah. Itu cara. Iaitu telah belajar Quran, mengapa tidak amalkan apa yang disuruhnya? Kita bila dah kita belajar, bila dah kita tahu, tak boleh buat banyak, buat sikit, tak buat kena buat. Tak boleh belajar bagi kita ni penuh dengan ilmu, tiba-tiba ilmu itu tidak diamalkan, tidak digunakan. Maka ini perbuatan yang merugikan, bukan tak rugi. Bahkan Allah tanya di hari akhirat esok, apa yang kamu belajar sampai tak nampak hasil daripada ilmu kamu? Dan jika tidak belajar Quran, maka dengan apa engkau mau berdamping dengan dia, yakni dengan Allah, lebih afdal daripada Quran pada pihak berzikir. Dengan kerana itulah datang pada hadis Nabi SAW, seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kalau kita tak belajar Quran, esok macam mana kita nak boleh duduk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Quran itu kalam Allah, kita tak belajar kalam Allah, macam mana esok buat Allah? Kita tak pernah belajar pun kalam Allah, tak pernah ambil tahu tentang Quran Allah. Memang esok kita nak pergi duduk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana esok yang kita duduk baca di Masjid Jami' Badawi ini?
Orang-orang ahli syurga ni esok ni mereka akan diberi peluang, diberi kesempatan untuk berada di suqul jannah, iaitu di pasar syurga Allah. Dan di sana Allah Subhanahu wa taala akan datang ziarah mereka. Bagaimana kita nak diziarahi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau selama hidup tak peduli dengan Quran? Begitu. Dengan kerana itu datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti riwayat At-Tirmizi. Kata dia an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum aw afdalukum man ta'allama al-Quran. Diriwayatkan kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi khalifahnya yang ketiga, iaitu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab orang di kalangan kamu ataupun yang terlebih utama daripada orang-orang kamu ialah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Hadis ni juga riwayat daripada Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan adalah seorang sahabat yang cukup cinta dengan Quran. Kita dengar cerita dia, bagaimana dia di akhir-akhir hayat dia, rumah dia dikepung oleh pemberontak. Dia buka tingkap atas rumah dia, jenguk ke tingkap ni. Dia kriau kepada orang yang duduk kepung rumah ni. Dia kata, kenapa kamu nak bunuh aku? Dia tanya orang yang kepung rumah dia ni. Dari tingkap atas rumah dia, dia tanya dia, kenapa kamu nak bunuh aku? Sedangkan dia kata, daripada aku masuk Islam, daripada aku mengucap kalimah syahadah, dia kata, aku tidak pernah buat benda yang boleh menyebabkan halal darah aku. Kenapa kamu nak tumpahkan darah aku? Daripada aku masuk Islam, aku tak pernah murtad. Dia kata, daripada aku masuk Islam, aku tidak pernah berzina. Kalau aku dah berzina, aku layak dihukum kejam. Aku layak ditumpahkan darah. Kenapa kamu semua nak bunuh aku? Dia kata. Akhirnya puak pemberontak ni juga terjun masuk daripada atas sutuh, atas bumbung rumah sebelah, masuklah rumah dia. Dia lari pergi buka Quran, baca Quran. Tengah dia baca Quran, orang tikam dia berbelakang dia mati. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang juga menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, cintanya amat tinggi kepada Quran. Kata Imam At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Masalah belajar Quran bersemulut dengan guru. Ini pula dia nak beritahu dekat kita adab belajar Quran. Quran tidak boleh belajar melalui radio. Quran tidak boleh belajar melalui kaset saja. Tapi Quran dia belajar, dia mesti bermusyafahah dan bertalaqi. Quran syarat dia mesti musyafahah dan talaqi. Talaqi maksudnya jumpa. Liqa, jumpa guru dah ada depan. Musyafahah maksudnya nampak ni mulut guru duk bergerak macam mana, nampak. Syarat belajar Quran mestilah musyafahah dan talaqi. Itu syarat dia. Maka diterjemahkan di sini, dia kata belajar Quran itu mestilah bersemulut dengan guru. Maksud dia, mesti duduk depan guru, tengok mulut guru sebut macam mana. Maka belajar Quran itu hendaklah bersemulut dengan guru, supaya dapat tahu bagaimana bacaannya, dengan cukup tajwidnya, dengan cukup tartilnya, dengan tafkhimnya, dan tarqiqnya, dan idghamnya, dan gunnahnya, dan matnya, dan qasarnya, dan waqafnya, dan wasalnya. Itu semua tu dia nak cerita tentang peraturan Quran. Apa maksudnya? Baca mestilah dengan bertajwid. Maksudnya kena ikut hukum tajwid. Telah sepakat ulama qari ni, dia kata apa? Dia kata kita ni sekurang-kurang selekeh-lekeh kita ni, dia kata mestilah tajwidul Fatihah. Dia kata. Ulama tajwid kata kita ni belajar Quran ni, belajar tajwid sekurang-kurangnya, dia kata tajwidul Fatihah. Maksudnya belajar baca Fatihah bagi kena tajwid. Itu dulu. Setidak-tidaknya. Pasal apa? Fatihah ini adalah rukun di dalam sembahyang. Setidak-tidaknya baca Fatihah bagi betul. Kalau nak dihalusi lagi macam dia sebut, dia kata mesti baca dengan tartil. Tartil maksudnya baca tak terlampau bokoh sangat, tak lambat sangat, baca bagi selari gitu. Dan mestilah dengan tafkhimnya. Tafkhim ni bahasa dia, bahasa tajwid, bahasa ilmu tajwid. Makna dia tebal. Tafkhim. Kita kena tahu huruf-huruf tebal bila kita baca.
Huruf tebal dalam tajwid ni apa dia? Lam dengan ra. Ni huruf tebal. Huruf lam dengan ra kalau didahului dengan baris fathah mesti bunyi tebal. Contohnya perkataan Allah. Allah, lam tu. Sebelum lam tu, alif tu dia ada baris atas. Baris fathah. Dia kena sebut Allah. Tak boleh sebut Allah. Bila dia kata Allahu Akbar, dia kena kata Allahu Akbar. Allah. Allah tebal sebutan. Demikian juga dengan ra. Ra kalau didahului dengan baris atas juga kena bunyi dengan tebal. Contoh macam surah anu. Surah Al-Fil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim. Sebelum ra, huruf ta tu baris atas. Tarmihim. Ra tu mesti baca dengan tafkhim. Mesti baca dengan tebal. Tak boleh baca tarmihim. Tarmihim tak mahu. Dia kena tarmihim. Tar. Kena tebal. Itu yang dimaksudkan dengan tafkhim. Dia belajar tajwid ni kalau boleh pergi sampai ke situ. Sampai kita tahu tentang huruf yang tafkhim. Huruf yang sifat dia tebal dan juga huruf yang tarqiq. Huruf yang sifat dia nipis. Lam dengan ra ni kalau didahului dengan baris bawah, maka ra tu yang tadinya bunyi tebal, dia dah jadi bunyi nipis. Pak tadi ni tarmihim. Bila jumpa ayat lain, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Sebelum ra tu alif tu baris bawah, dia tak boleh bunyi irji'i, tak boleh. Kerana ra bila didahului dengan baris bawah dia kena bunyi ringan, bunyi takbir. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i. Ini adalah disiplin di dalam ilmu tajwid. Kita dengar ni kita dah takut dia banyak jadi berasa dia ikut setiap malam. Inilah yang agama kata apa, yang Nabi kata apa? Nabi kata belajar ilmu ni minal mahdi ila lahdi. Daripada atas nuih sampai liang lahat tak habis. Kita boleh bidang ni, kita tak boleh bidang ni. Kita boleh bidang ni, kita tak boleh bidang ni. Banyak benda kita nak cover semua sampai mati. Ilmu yang kita belajar tak habis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan mesti meraihkan idghamnya. Tak mana tempat nak kena idgham ma'al ghunnah, idgham bila ghunnah, semua kena baca bagi kena. Dan ghunnahnya, dengungnya mesti bunyi elok-elok. Innallah, dia didengung. Wajib al-ghunnah. Wajib dibaca dengan dengung. Dan matnya, hukum mat. Mat, hukum panjang. Ghairil maghdubi alaihim walad. Dia nak fi dhalin tu. Berapa banyak? Nah. Tak boleh korang. Ghairil maghdubi alaihim walad. Nah. Mesti. Dia tak boleh korang. Korang tak boleh. Dan kalau korang sah tak semayang, semayang sah. Tapi cacat bacaan dia. Mak lazim kalimi mutaqqal dia panggil. Mesti baca 6 harakat. Dan mesti berkhasar. Tempat pendek kena baca pendek. Tak boleh pendek pi panjang, panjang pi pendek dan sebagainya. Tempat waqaf. Tang mana boleh waqaf, tang mana tak boleh waqaf. Waqaf yang dipanggil waqaf qabih, kita kena tahu. Waqaf yang apabila kita berhenti, tempat kita berhenti itu tak kena, maka dia panggil waqaf tu waqaf qabih, waqaf yang keji. Bila berhenti dan tu tak kena. Bawa contoh ni ngajak tajwid pula amalan. Lihat. Dan wasalnya dia kata, dan ismamnya, ismam ni senang ingat. Dalam Quran satu tempat aja ada ismam. Ismam dalam Quran satu tempat aja, surah Yusuf ayat 11. Ayat yang menceritakan tentang abang-abang Nabi Allah Yusuf alaihi salam ni bila pergi jumpa bapa mereka, Nabi Yaqub. Mereka kata apa? Mereka kata qalu ya abana ma laka la ta'manna. Ta'manna. Tu buat mucuh mulut tu dia panggil isman. Kalau orang yang tak mengaji tajwid bila sampai tang tu dia baca la ta'manna, mulut dia biasa je.
La ta'manna. Tapi tak, dalam Quran tahun ni dia ada satu special yang menunjukkan Quran ini mau tak mau mesti belajar secara musyafa'ah dan talaqi. Bila orang baca ayat tu dia tak muncul mulut, kita tahu dia tak berguru. Macam mana Nabi SAW boleh tahu bila baca tentu la ta'manna, ta'manna. Macam mana Nabi boleh buat muncul tu? Kerana Nabi SAW tengok Jibril bila baca ayat tu sampai tentu dia sebut la ta'man, muncul mulut. Ta'manna, muncul. Memuncungkan mulut ketika sebut perkataan ta'manna tu adalah isman. Banyak lagi ya, kita tak tahu. Dah. Dan juga tashil, dia kata. Kita bila baca Quran kita tahu tashil. Tashil ni tak popular dalam itu. Wajah bacaan yang kita duk pakai lah ni adalah wajah bacaan daripada Imam Hafsun bin Asim. Imam Hafsun bin Asim. Seperti mana fiqh ada mazhab, demikianlah dalam qiraat ada mazhab. Belajar mazhab ni pula. Ya. Jadi bacaan yang kita duk baca lah ni adalah bacaan Hafsun an Asim, dia kata. Contoh yang dikatakan bacaan tashil. Kalau kita baca mengikut bacaan Hafsun an Asim ini, dia baca innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum dua kali hamzah tu a'anzartahum. Kalau bacaan tashil dia tak bunyi dua kali alif tu. Dia baca sawa'un 'alaihim anzartahum. Dia tak bunyi anzartahum. Dia anzartahum tashil. Maksud kata dia pemudah bacaan itu. Tapi itu bukan bacaan yang diriwayatkan daripada Hafsun an Asim. Bukan bacaan kita. Kita baca macam tadi anzartahum. Tapi kita tahulah kalau kita pergi negeri Arab ada baca macam tu. Bila kita dengar macam tu kita tak sampai duk tegur dia pula. Dia duk tegur, kata dia ni Arab saja baca tak. Dia baca betul. Dia baca mengikut riwayat lain. Kita pergi tegur, malu boleh. Jilat-jilat boleh, sakit pun boleh. Ini yang dikatakan apa? Ilmu Al-Quran. Jadi agama suruh kita belajar Quran, dan bila kita dah boleh, kita ajak pula Quran kepada orang lain. Setidak-tidaknya ajak pada, sebagaimana Nabi kita mengambil Quran itu daripada Jibril alaihi salam. Kemudian Nabi SAW ajak kepada sahabat-sahabatnya sebagaimana diturunkan daripada langit itu. Nabi terima Quran daripada Jibril. Sudah Nabi terima, Jibril turun pula semak bacaan Nabi. Bukan kata turun tu kira pakai jadi dah tak. Jibril akan ambil masa pula turun mai untuk tasmi' bacaan Nabi. Nabi baca, Jibril dengar. Tak mana tak betul, Jibril tak betul. Seperti mana yang Jibril baca, macam tu Nabi baca. Macam mana Nabi baca, macam tu kita kena baca. Ini maksudnya. Kemudian sahabat ajakkan orang-orang yang di belakangnya, iaitu seperti anak isterinya dan hamba sahayanya dan orang-orang lain. Sahabat bila belajar daripada Nabi SAW, mereka ajak pula kepada keluarga mereka, kemudian barulah kepada orang-orang lain semua. Maka semuanya itu bersemulut dengan guru, sebagaimana mereka itu bersemulut dengan Nabi SAW. Itu syarat belajar Quran. Sahabat-sahabat belajar direct daripada Nabi. Tengok Nabi sebut macam mana. Bacaan Ismam tadi Nabi muncul mulut macam mana. Sahabat tengok. Kemudian sahabat dia ajak isteri, anak-anak dia, kawan-kawan dia. Ajak dengan bersemulut. Dengan orang tengok pula mulut dia sebut macam mana. Begitu. Demikianlah turun-temurun dia ambil dan dipelajari daripada guru-guru yang masyhur pada qiraatnya. Dan juga pada tajwid. Dan boleh belajar Quran daripada guru. Dan diambil daripadanya sedikit ataupun banyak ataupun semua. Cakap mana boleh. Kita belajar dengan guru ni cakap mana boleh. Kalau boleh belajar semua sekali. 30 juzuk kita khatam depan guru.
Khatam dalam maksud kata kita baca, guru dengar, guru tengok mulut kita sebut macam mana, dan last sekali guru kata kamu anak murid aku. Kalau tak boleh semua sebahagian, tak boleh sebahagian sikit, tak kat mana boleh. Kita kena belajar Quran ini dengan berguru. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi SAW, ada yang hafaz sedikit, ada yang hafaz banyak, dan ada yang hafaz semua. Sahabat Nabi pun bukan semua sekali hafazul Quran. Bukan semua sahabat Nabi hafaz Quran. Ada sebahagiannya hafaz habis, ada sebahagian hafaz banyak, ada sebahagian dan hafaz sikit aja. Begitu. Atas kira ambil mereka itu daripada Nabi SAW menurut peluang mereka itu. Bukan senang nak duduk-duduk dekat Nabi sepanjang masa. Bukan senang. Nabi ini menjadi kebiasaan dia, bila masa pun ada orang ramai dekat dia. Bukan senang nak boleh dapat satu perhatian khas daripada Nabi. Bukan senang. Kalau Haji boleh, kan semua sahabat nak buat beg duduk rumah Nabi. Kalau Haji boleh, semua nak duduk rumah Nabi senang. Celik mata nampak Nabi, kira apa masalah, setanya Nabi, kira nak hidup keliling Nabi. Tak boleh. Dan Nabi pun ada keluarga. Dia pun nak duduk dengan keluarga dia. Jadi kita nak hidup hurung dia tak boleh. Ada masa Nabi keluar. Bila Nabi keluar, orang umum ramai. Jadi bukan semua orang dapat peluang untuk dekat dengan Nabi SAW. Sahabat yang dapat banyak peluang duduk dekat dengan Nabi, maka dia dapat banyak daripada Nabi SAW. Begitu. Maka barang siapa yang belajar Quran dengan menghafaznya dengan sendirinya, pastilah salah dia. Sekali lagi kita baca. Maka barang siapa belajar Quran dan menghafaznya dengan sendirinya, pastilah salah dia. Tak boleh lupa. Dan salahnya itu membawa kepada haram. Ini kitab kata. Barang siapa yang hafal Quran, hafal tak ada guru ni. Pakai hafal seorang dia, hafal bangkit jalan di ujung jalan ibu, hafal Quran, hafal seorang. Tidak hafal di depan guru secara musyafahah dan talaqi, maka hafalan itu tidak sah. Bahkan kadang-kadang hafalan itu salah. Bila hafal salah, haram hukumnya. Tentu kita boleh hafal. Kalau kita nak hafal seorang, duduk seorang-seorang hafal. Hari ni nak hafal surah ni, esok nak hafal surah ni. Belum tentu yang kita baca tu betul. Pasal kita sendiri baca, kita sendiri dengar, kita sendiri kata betul. Guru tak kata betul. Dia mesti bacaan itu, hafalan itu, mestilah disemak oleh guru yang berwibawa. Dan guru kata okey, hafalan itu sah, baru sah. Kalau kita hafal sendiri, tanpa masuk ma'had tahfiz, tanpa duk beradab dengan guru yang hafiz Quran dan sebagainya, tanpa yang ni semua, tiba-tiba kita nak gantung title Al-Hafiz ujung nama kita. Boleh tak boleh gantung? Jangan. Bila orang cek balik, orang tanya balik, kamu ni hafal di mana ni yang duk gantung nama Al-Hafiz di ujung ni? Kamu keluar daripada ma'had tahfiz mana? Nak jawab apa? Orang yang memang lulusan ma'had tahfiz, memang hafal 30 juzuk dan disahkan ingat 30 juzuk di depan guru yang memang hafiz Quran pun tak mau gantung nama Al-Hafiz ni. Pasal apa? Takut jadi riak. Kita yang tidak ada lulusan daripada ma'had tahfiz, tiba-tiba bubuh Al-Hafiz di ujung kita. Apa cerita? Jadi title itu sebenarnya dia akhirnya membawa beban pada kita. Bukan dunia, bahkan akhirat esok kita nak kena jawab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia kata barang siapa yang menghafaz dengan sendiri, pasti salah ia. Dan salah itu membawa kepada haram. Haram pasal apa? Pasal kita tak tahu bacaan kita betul ke tak betul. Maka bila kita baca dalam keadaan kita tak pasti bacaan kita betul tak betul, bacaan itu salah. Dia kata. Dan mengerjakan haram itu membawa kepada murka Allah, maka balasnya ialah neraka. Itu dia tuan-tuan. Ni orang alim tulis kitab. Kalau setakat dia habang tadi ni menghafaz dengan sendiri, pasti salah, cukup dah. Kita dengar tu kita tak mahu dah, salah. Dia tak berhenti tentu, dia sambung lagi pena dia ni, dia sambung lagi, dia kata dan salah itu membawa kepada haram, dan mengerjakan yang haram itu membawa kepada murka Allah, maka dibalasnya dengan neraka. Itu dia berhenti tentu. Makna kata bukanlah satu benda yang glamour bila kita duk gantung title-title yang bukan-bukan di ujung nama kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan, banyak alim-alim besar dalam dunia ni, mereka tak hebat dengan glamour nama ni.
Syekh alim besar, muhaddith di Mesir dulu, Syekh Muti'i. Alim besar, hidupnya amat zuhud. Syekh Muti'i ni tak pernah orang panggil dia Syekh Muti'i Al-Hafiz pun. Tak pernah pun. Walhal bukan sahaja Quran dia hafal, hadis Nabi dia ingat puluh-puluh ribu. Tak gantung title-title ni semua. Pasal apa? Sebab dia tahu penyakit yang dia nak kena tanggung. Pasal apa? Setidak-tidaknya dia ada rasa sikit. Dia terlintas main. Tak hari-hari pun terlintas dalam hati berasa aku ni lagu ni dan sebagainya. Maka lebih baik tak sah untuk cari penyakit-penyakit macam ni semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah dia kata mengajak Quran dan tajwidnya dan maknanya. Bermula mengajak Quran itu telah diperbuat akan dia oleh Nabi SAW. Ialah diajaknya akan Quran itu kepada sahabat-sahabatnya dengan cukup ialah diajaknya akan Quran itu kepada sahabat-sahabatnya dengan cukup qiraatnya dan tajwidnya. Nabi sendiri mengajar cukup berdisiplin. Nabi sendiri bila ajak Quran dekat sahabat ni, ajar dengan mengikut tajwidnya dan cukup berdisiplin. Dan juga disuruhnya Nabi SAW akan sahabat-sahabatnya itu mengajarkannya. Nabi dah ajar mereka, Nabi kata pula, balighu anni walau ayat. Sampaikan daripada aku walaupun sepotong ayat. Kamu dengar daripada aku sepotong ayat Quran, tolong sampaikan ayat ni kepada orang lain. Supaya dakwah Islam bergerak pada tiap-tiap saat. Dia kata setengah mereka itu diutuskan pergi mengajar dan pergi menghafazkan orang-orang yang jauh. Maka diutus yang sahabat-sahabatnya ke negeri-negeri dan ke qaryah-qaryah lain. Maka kembanglah Quran itu pada masa hayatnya. Ada yang hafaz setengah dan ada yang hafaz semuanya. Dan telah ada datang khabar daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah menyebutkan bahawa Nabi SAW ada bersabda dan ada memberitahu kepada sahabat-sahabatnya akan siapa yang mengajak Quran itu, maka ialah sebaik-baik orang. Nabi ni bila dia rekrut sahabat-sahabat dia rekrut, dia train sahabat-sahabat dia, maka sahabat dia kena jadi mubaligh, disampaikan di tempat lain pun. Dan Nabi bukan suruh pergi saja, Nabi bagi semangat pula, Nabi motivate pula sahabat ni. Nabi kata, kamu sekarang ni belajar Quran dan menjadi kewajipan kamu diajak Quran pula dekat orang lain. Dan untuk pengetahuan kamu, mengajak Quran ini adalah kerja yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata kalau macam tu tak ada tunggu, pergi sampaikan ilmu ini ke mana-mana tempat. Dan riwayat hadis ini telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan katanya an Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi menantunya dan saudara sepupunya, namanya Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Katanya telah bersabda Nabi SAW, sebaik-baik orang kamu itu ialah orang yang belajar Quran dan orang yang mengajarkannya. Berapa kali dah jumpa hadis yang sama. Makna kata bila jumpa banyak hadis yang diriwayatkan oleh ramai sahabat ni, menunjuk kata benda ni cukup penting. Maka Nabi emphasize benda ni, Nabi tekan benda ni berulang-ulang kali. Nak habaq kata belajar Quran dan mengajar Quran ini benda yang cukup baik. Nabi nak habaq yang tu. Masalah belajar Quran dan menghafaznya. Maka belajar Quran dengan menghafaz itu telah diperbuat oleh Nabi SAW. Iaitu diajaknya demikian kepada sahabat-sahabatnya sampai mahir mereka itu. Dan orang yang mahir Quran itu telah dikhabarkannya akan derajatnya bersamaan dengan derajat malaikat yang mulia, lagi malaikat yang berbakti kepada Allah. Sampai macam tu. Tidak cukup dengan Nabi kata orang yang belajar dan orang yang mengajarkan Quran ini adalah orang yang paling baik di kalangan manusia. Tak cukup dekat tu. Nabi kata pula lagi apa dia? Orang yang belajar Quran ini, orang yang mahir Quran ini adalah orang yang martabat dia menyamai martabat malaikat Allah Al-Muqarrabun. Begitu.
Maka tetaplah belajar Quran itu ialah belajar membacanya sampailah hafaz ataupun tidak hafaz. Setidak-tidak belajar ialah belajar baca tu. Kalau boleh sekali dengan belajar hafaz. Dan belajar dengan tajwidnya dan elok bacaannya. Dan bila belajar pula belajar betul-betul. Dia kata kemudian belajar maknanya dan belajar tafsirnya dan apa yang bertali mali dengan dia. Maka semuanya itu tetaplah masing-masing darjatnya. Dan pula diserta dengan mengamalkannya, iaitu diulang membacanya seumur hidupnya dan mengamalkan apa kemahuan Quran itu daripada hukumnya dan lain-lain. Cukup hebat. Bukan cakap belajar baca, bahkan belajar hafal. Bukan cakap belajar baca, belajar hafal, bahkan ambil tahu apa makna dia. Bukan cakap belajar baca, belajar hafal, kemudian ambil tahu makna, bahkan belajar ilmu tafsirnya. Tidak cukup dengan itu, bahkan kita disuruh mengamalkan isi kandungan Quran dan mempertahankan segala perintah Allah yang ada di dalamnya. Barulah kita ni dipanggil ahli Quran betul-betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah dia kata, mengajar Quran itu berdarjat-darjat. Maka ini perkara yang memang berlaku. Kerana pendapatan seseorang itu diberi Allah masing-masing dengan darjatnya. Apa yang dia nak dapat pahala di sisi Allah bergantung pada darjat dia. Ada yang upaya membaca, ada yang upaya mengajar membaca dan menghafazkannya sahaja. Dan ada yang berupaya mengajar Quran itu dengan segala qiraatnya dan tajwidnya. Dan ada yang upaya mengajar sekalian yang tersebut itu serta mengajarkan tafsirnya dan maknanya. Dan ada yang upaya mengajar apa isi dalam Quran itu daripada segala ilmunya. Maka disabdakan oleh Nabi SAW, sebaik-baik orang di kalangan kamu itu adalah seperti dalam hadis pada masalah yang tadi, iaitu mengikut darjat ilmu juga. Maka yang lebih ilmunya dan lebih pandainya, tentulah ia lebih baik daripada darjat yang di bawahnya pada ilmu yang demikianlah sehingga akhirnya. Sudah tentulah orang yang hanya boleh mengajar saja tak tahu makna, mereka dia korang sikit, pahala dia korang, berbanding dengan kawan yang ajar sekali dengan tahu makna, sekali dengan tahu tafsir dia. Tentu tengok dalam Quran ni ujian hafaz Quran. Mula-mula sekali cek ingatan dia, baca sekerat suruh sambung. Cari ambil ayat lain pula, surah lain pula, baca sekerat suruh sambung. Cari ambil ayat lain pula, baca sekerat suruh sambung. Bila nampak hak ni semua ingatan kuat, tanya tafsir pula. Baik, dalam ayat tu Allah sebut perkataan sekian-sekian, sila jelaskan apa maksud perkataan itu. Kena terang pula, bukan boleh terang ikut faham makna, tapi terang berdasarkan tafsir Al-Quran yang muhtabar. Boleh yang ni semua disahkan oleh guru yang memang ahli bahawa dia ni layak dipanggil orang yang hafaz Quran. Bukan senang tu. Maka kita tak boleh hina orang yang hafaz Quran. Kita tak boleh hina. Kita tak boleh duduk kata dekat orang yang hafaz Quran ni, kata dekat ibu bapa yang hantar anak-anak dia hafaz Quran. Kita tak boleh kata. Kerana bila kita kata tu, kata dengan niat nak menghina bidang itu, bermakna kita cari susah dalam agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tajuk baru dia kata bab ma jaa fi man qara'a harfan min al-Quran. Satu huruf daripada Quran. Barang yang ada baginya daripada pahala. Dia nak cerita belakang kita, kalau orang tu baca satu huruf saja daripada Quran, satu huruf saja dia baca, berapa pahala Tuhan bagi? Satu huruf, bukan satu surah, bukan satu juzuk, bukan satu Quran, satu huruf saja. Dia sebut alif saja. Alif itu huruf Quran. Dia nak sebut alif lam mim, dia sebut alif saja, sudah ada pahala bagi. Ketahuilah saudaraku, adalah membaca Quran itu sebenarnya amal yang besar pahalanya, lebih besar daripada tasbih dan tahlil dan apa-apa zikir yang lain. Kalau nak bandingkan baca Quran dengan zikir, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini semua ni zikir. Kalau nak banding semua ni dengan baca Quran ini bukan bandingan dia. Pahala baca Quran jauh lebih besar daripada pahala zikir. Betapa tidak? Kerana ia kalam Allah. Mau tak besar pahala, dia kata Quran itu kalam Allah.
Kita baca kalam Allah, Allah bagi pahala besar, tentu punya, sebab itu kalam dia. Maka bertutur seseorang dengan kalam Allah itu serta ambil endah akan apa kehendaknya dan kemahuannya, pastilah mendatangkan lembut hati dan mau merendahkan diri dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperhambakan diri kepada. Dia kata orang yang hari-hari baca Quran, hari-hari hati dia ni dia duk celup dalam ayat Quran, duk celup dengan Quran, hati dia akan menjadi hati yang tawaduk kepada Allah. Dia kata tentu punya. Kalau dia hari-hari lepas sembahyang subuh baca Quran, tengah malam bangkit sembahyang tahajud baca Quran sikit, lepas zuhur baca Quran sikit, kalau dia hari-hari baca Quran, dia kata tentu Allah akan bagi dekat dia hati yang lembut. Tentu dia akan mendapat hati yang tawaduk. Tentu dia akan menjadi seorang yang amat merendah diri. Dia kata begitu. Dan tunduk dia kepada Allah Subhanahu wa taala, memperhambakan diri kepadanya dan menyembahnya dengan ikhlas hati dan bersungguh-sungguh mau menjunjung apa titah perintah Allah dan menjauhkan apa tegahnya. Dia akan jadi orang baik. Itu maksudnya. Orang yang hari-hari baca Quran ni, dia akan jadi orang baik. Yang tu tentu punya, saya kata. Contoh, hari-hari dia baca Quran ni. Kalau mi kuning ni, kita celok, dia celok dalam air hangat. Lalah angkat Nabi kata, hancur tak? Hancur. Demikianlah hati manusia ni. Kalau kita duk celok dia dengan ayat Quran, duk celok dengan ayat Quran, lembut hati hak. Masalahnya bila kita tak mau nak celok hati kita dengan ayat Quran, yang ni yang duk jadi keras hati. Kita dah cerita dah dulu sekali, ada satu orang perempuan tua dah telefon mengadu masalah suami, menangis dalam telefon. Masalah suami dia tak mau semayang. Saya tak mau cakap, dia kata soal lain Ustaz, susah. Dia kata saya cuma nak cakap pasal semayang pun dia tak mau Ustaz. Dia kata umur dah nak cecah 60 dah. Yang isteri ni pun umur 50 tengah dah. Dia tak mau semayang Ustaz. Dia kata nak buat macam mana Ustaz? Saya ni tak ada arah dah. Dia kata saya buat mengaji Quran di rumah ni, panggil budak-budak main. Saya pun bukan pandai sangat. Dia kata saja saya panggil budak-budak main di rumah duk ajak Quran. Dia kata saja ni nak ajak ni nak bagi suami dengar. Pokoklah dia tak mau semayang, dia tak mau dengar pun. Dia duk tengok kita duk mengajar Quran, duk dengar ujung dia pun dia berubah. Tak berubah Ustaz. Saya panggil satu Ustaz main mengajar di rumah, dia cabut. Ni yang saya telefon Ustaz ni, saya sedih sungguh. Dia kata saya baru bagi kat dia hadiah baju Melayu Ustaz. Isteri ni bagi hadiah kat suami dia baju Melayu Ustaz. Bagi dia ambil, dia koyak rak depan ini dia koyak. Dia kata hang nak perli aku kan? Dia kata pang, dia bagi bini dia sekali. Dia nak kata apa? Beritahu dia. Umur 60 tak mau semayang tu satu bab. Isteri bagi baju Melayu, dia kata perli dah. Dia koyak baju tu, dia bagi bini dia sekali. Na'udzubillah. Kita jauhlah sama. Kita jangan jadi begitu, balik kita jangan jadi begitu, minta lah orang-orang kenal kita, jiran tetangga jangan jadi begitu. Tak mau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jangan jadi begitu. Anak Saripah ini pun Nabi mengaji di Madinah. Ya. Zaman Islam sudah mengetuk pintu rumah semua orang. Ni zaman kita duduk lah ni zaman Islam pergi ketuk pintu rumah semua orang. Dia tak kira rumah siapa. Ketua rumah tu suka ke Islam ke, tak suka ke, menentang ke, menyokong ke, itu soal lain. Soalnya Islam, agama Allah, tak ada siapa boleh tahan dia. Sudah sampai masa dia, Islam diketuk tiap-tiap pintu rumah orang ni. Dia ketuk pintu. Ketuk pintu tu bahasa yang kita nak bagi nampak. Sebenarnya Islam hari ini sudah mengetuk pintu hati manusia. Anak penyanyi Nabi mengaji di Madinah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini yang kita kata agama Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila tiba pertolongan Allah, berjaya. Siapa mau kerja untuk mengajak orang kepada Islam mesti jalan.
Kita tidak boleh mengharapkan hasil yang segera. Kerja mau jalan, hasilnya Allah Subhanahu wa taala punya kerja. Kerja kita menyampaikan Islam, memberi kesedaran, itu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia kata apa? Nabi Muhammad kata ana qasim. Nabi Muhammad kata aku qasim, aku kerja membahagi-bahagikan ilmu. Wallahu yahdi, dan Allah yang memberi hidayah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Jadi dia kata kita ni kalau betul-betul kita nak supaya diri kita berubah jadi orang yang dikasihi oleh Allah, Quran ni jangan duk jauh. Quran ni mau duk jadi bahan bacaan kita. Dengan selalu membaca Quran ini, Allah akan lembutkan hati kita, Allah akan ikhlaskan hati kita dalam nak menyembah ni. Bersalahan zikir yang lain daripada baca Quran, maka payahlah membawa hati seseorang itu beradab kepada Allah. Dia kata kalau setakat zikir saja, tidak disokong dengan Quran, dia kata susah sikit. Susah sikit. Melainkan ditambah dengan mujahadah dan musyahadah dan berpimpin dengan guru dan sebagainya. Kalau kita tak kuat baca Quran, dua harap zikir saja, kita kena tambah lain nak. Kena ada mujahadah. Mujahadah maksudnya latih diri kita, sungguh-sungguhkan diri kita dalam nak kepada agama dan sebagainya. Begitu. Dengan kerana itulah jadi beramal dengan Quran itu besar pahalanya. Sebagaimana disebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dengan katanya an Abdullah ibn Mas'ud yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Maksudnya diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Berkata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa baca akan satu huruf daripada kitab Allah, yakni Quran, maka baginya dengan dia satu hasanah. Siapa baca satu huruf dapat satu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Dan satu hasanah itu seumpama 10 pahala. Baca alif, alif saja sebut dapat satu kebaikan. Satu tu maknanya 10 pahala. Maka jadilah tiap-tiap satu huruf itu 10 hasanah. Maka tiap-tiap satu huruf itu 10 pahala, 10 pahala, 10 pahala. Tuan-tuan, kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf pahala? Kali 10. Demikianlah pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang membaca Quran ini. Kemudian bersabda lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Maksudnya tiada aku kata alif lam mim itu satu huruf, tetapi aku kata alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Maka tiap-tiap satu huruf itu satu hasanah. Maka tiap-tiap hasanah itu 10 umpama. Maka jumlahnya 30 hasanah. Tuan-tuan, baru baca alif lam mim, Allah bagi dekat kita 30 pahala. Begitu. Sekiranya seseorang itu membaca satu surah yang kecil sahaja, masalah, maka sudahlah banyak bilangan hasanah itu. Dan apabila diulang baca jadi berganda-ganda pula ia. Demikianlah halnya membaca Quran itu amat besar pahala bagi. Tuan-tuan, kita dengar kata kafir buat sil, berebut pi ambil tak dapat pi. Kan? Kafir tu buat sil, berebut pi sampai tak ada dapat pi. Allah Subhanahu wa taala buat offer daripada zaman Nabi ada dulu sampai hari ini sampai kiamat, kita tak berebut boleh. Cuba tengok. Cuba tengok. Kan? Apa kita nak kata? Dia sil kelorong murah 2 kupang aja. Bapak beli kelorong yang bertumpah kat lantai kapur tu. Berebut sil murah 2 kupang. Allah bagi tawaran dekat kita ni daripada zaman Nabi dulu sampai hari kiamat. Tawaran ni tak tarik balik.
Kamu baca alif lam mim. Nabi kata alif lam mim itu bukan satu huruf. Sebaliknya alif itu kira satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Tiap-tiap satu huruf 10 pahala. Alif lam mim 30 pahala. Tak gelut. Tak gelut. Demikianlah kematunya haji kita. Kematu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Imam At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan, lagi sahih, lagi gharib daripada ini wajah. Masalah sembahyang itu ialah yang terlebih afdal daripada segala ibadah. Ada takutlah bila dia duk bagi tahu dekat kita, kata apa nama, baca Quran ni pahala besar dan sebagainya, dia takut ni kita salah faham pula. Duk ingat kata pakai duk baca Quran ni tak kena sembahyang pula. Dah, dia nak abang kat kita, kok mana pun sembahyang ni tetaplah amalan yang paling baik. Kemudian diikuti dengan baca Quran. Begitu. Sama ada sembahyang itu 2 rakaat atau lebih. Tetapi tetap jua bagi apa sembahyang, maka ialah yang lebih afdal daripada sebarang apa ibadah. Sembahyang ini paling baiklah. Sembahyang ni paling baik. Sehingga kan Nabi kata apa? As-salatu imaduddin. Sembahyang ni tiang agama. Tiang agama, tak ada tiang habis lah. Tak ada tiang, masjid ni tak ada bumbung. Mana kata main hujan, main panas kita susah. Sembahyang adalah tiang, maka dia tetap yang paling utama. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan katanya an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma adina Allah li 'abdin fi shay'in afdala min rak'atayn yusallihima. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abi Umamah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada diizin, yakni tiada diterima dan tiada redha, maksudnya tiada lebih disukai Allah bagi seseorang hamba-Nya pada sesuatu lebih utama daripada 2 rakaat yang disembahyang tadi. Dia nak abang kata tak ada lah. Kalau nak sebut amalan ni, amal apa pun tak boleh nak lawan lah amalan semayang. Semayang tetap amalan yang paling utama di sisi Allah. Tuan-tuan, amal yang mula-mula Tuhan tanya di hari akhirat esok ialah semayang. Jangan tuan-tuan, aduk main mengaji pun duk tergelincang, semayang ada lagi. Ada lagi, jangan cakap benar. Ada lagi. Hari Sabtu, hari Ahad, hari cuti tak semayang subuh. Bukan tak semayang, semayang lewat. Semayang pukul 7, semayang pukul 8. Ada lagi. Duk mengaji Ada lagi. Hak tak ambil peduli pasal agama ni telah. Hak tu hari-hari tak semayang. Kalau semayang pula dia tulis landari. Dia tak pernah semayang. Kata hari ni semayang, tulis landari. Hari ni aku semayang. Jagalah. Semayang ni bukan benda kecil, tuan. Bukan benda kecil. Dan kita nak asuh anak kita bagi jadi ahli semayang bukan senang, tuan. Oh, ada anak boleh tahu. Nak asuh anak ni, nak bagi jadi lendik elok, nak bagi jadi semayang ni, masa waktu semayang bukan senang. Bukan dia tak semayang, tapi nak kena peringat. Abang semayang dah lagi? Baru biar semayang. Lagu tu. Dia tak sayang. Hak nak keluar pergi masjid semayang ni, dia tak semayang tak. Kita balik pada masjid, kita sayang abang semayang tak pergi, anak semayang. Baru tak semayang. Dia tak lekat. Kalau dapat anak hak jenis memang cukup cantik ni, subuh dia main gerak kita, Allahu Akbar. Susahlah. Kan? Ada orang dapat, tapi dalam 1000 ada seorang 2 orang. Dia pula peringat kita. Kita musafir nak pergi Kuala Lumpur ke mana ke, tengok masuk waktu dia kata ayah kita tak semayang ini. Nak boleh dapat anak lagu tu, Allahu Akbar, berhenti kereta tu sujud syukur dulu. Oh jangan buat pasal yang ni, jangan buat pasal. Dan tengok dalam surah abang ni pun kemarin dulu lepas tidur candid kamera, dia ambil gambar budak-budak sekolah menengah di Kuala Lumpur, perempuan pakai baju kurung, pakai mini telefon, tulisan rokok kurung. Nak kata apa? Baru dalam 2-3 hari lepas keluar dalam surah abang, dia pergi shoot gambar tu dalam kawasan sekolah pula lagi. Pakai uniform sekolah, pakai mini telekong, tangan dia kepik rokok. Budak perempuan.
Tuan-tuan, ini masalah ada keliling kita lah ni. Tak ada geng, tak ada baju. Tuan-tuan, yang ni saya cakap. Dia ada geng pula, ada pakai baju serupa lah macam tu, macam ni. Ada pula hidup tattoo badan, di bau dia apa semua. Allah yang mengetahui. Dengan lah ni pula, dia main pewarna rambut halal pun ada pula. Tapi pakai buh color rambut ni lah. Dia bila dia color rambut, dia boleh pakai ke mini telekong? Kalau nak pakai mini telekong, color buat apa? Jadi bila dia color rambut, dia teringin nak tunjuk kat kawan kata rambut dia color. Dia teringin nak tunjuk. Kalau pergi sekolah tu wajib dia nak pakai. Lambat keluar daripada pagar sekolah, dia rambut dia kelumung buah dalam beg. Nak tunjuk tu jangwei color tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan ni cerita lah. Kalau bab ni kita cakap, tak lagi tadi. Jadi lah ni kita nak cakap apa? Apakah formula yang boleh kita gunakan untuk nak bagi habis semua ni bagi jadi elok? Macam mana nak buat? Tidak ada formula lain melainkan formula agama. Tidak memadai dengan ibu bapa sahaja tu pegah anak-anak ni nak bagi ikut agama. Kalau sekiranya pihak berkuasa tidak membantu. Lesen-lesen yang bukan-bukan yang dia buat keluar macam-macam ni semua ni sudah sewajarnya ditarik balik ke tempat-tempat ni ditutup. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Setuju tak setuju hak masing-masing. Tapi kita kena ingat, kita ada anak, kita ada cucu. Jaga baik-baik. Kita cukup tak setuju dengan saranan kebaikan. Tuhan bagi kat kita seorang anak, seorang cucu yang macam tu, kita menangis ayat mata darah pun tak ada siapa boleh buat apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inilah yang dia nak beritahu. Sembahyang ini asas utama dalam kita nak membentuk anak-anak bagi jadi manusia. Belum lagi jadi orang Islam yang beriman lagi, nak bagi jadi manusia pun sembahyang itu asas yang utama. Yang ini sembahyang itulah yang amat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima Allah dan makbul padanya lebih daripada segala ibadah yang lain. Masalah dia kata sembahyang itu lebih afdal daripada segala ibadah. Apa sebabnya? Kata ulama, bermula sembahyang yang seafdal-afdal ibadah. Bermula sembahyang itu adalah seafdal-afdal ibadah. Kerana sekalian ibadah itu diturunkan hukumnya dari langit ke dunia. Bersalahan dengan sembahyang, maka iaitu Allah Ta'ala perlukan ke atas umat Muhammad di atas langit dengan munajah Nabi SAW akan Tuhannya pada malam Al-Isra' wal Mi'raj. Ini kita selalu dengar. Soal lain, bab zakat, bab puasa, bab apa ni kita ada atas bumi ni. Tuhan turun wahyu mai suruh puasa, suruh keluar zakat, suruh pergi haji. Kita ada atas bumi. Tapi untuk perintah semayang, Allah naik Nabi Muhammad ketika Isra' dan Mi'raj. Naik pergi menghadap Allah. Allah nak bagi perintah semayang kepada Nabi. Istimewanya semayang. Begitu. Dan lagi pula, segala ibadah malaikat yang di atas langit itu, semuanya ada terhimpun di dalam sembahyang itu. Malaikat yang Allah buat atas langit itu, dia macam-macam. Ada yang rokok-rokok saja. Ada yang sujud-sujud saja. Macam-macam keadaan dia di sana. Semua perlakuan malaikat di sana itu dihimpunkan dalam sembahyang. Bukankah malaikat-malaikat yang di atas langit itu ada bermacam-macam ibadahnya? Setengahnya sujud sahaja kerjanya. Dan setengahnya rokok sahaja. Dan setengahnya memuji Allah sahaja. Dan setengahnya mengucap tasbih sahaja. Maka Tuhan jadikan semua itu ada di dalam sembahyang. Semua hak malaikat itu buat no, himpun jadikan sembahyang. Maka jadilah dalam sembahyang itu ada ibadah anggota lidah dan sebagainya. Ialah memuji Tuhan. Anggota lidah memuji Tuhan. Dalam sembahyang takbir saja Allahu Akbar, kita sebut Allah Tuhan yang maha besar. Terus baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Puji Tuhan. Dan membaca doa dan berzikrullah. Dan anggota lainnya mengerjakan rukuk dan sujud dan tunduk bangkit dan sebagainya. Dan hati pula tadabbur dan khudu' serta beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sembahyang hati kita Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kerana itu jadilah ia seafdal-afdal ibadah.
Maka jika sekiranya Nabi kita telah menerangkan keredaan Tuhan pada 2 rakaat sembahyang, maka betapalah yang banyak rakaat lagi. Kalau 2 rakaat pun Nabi kata Allah cukup redha dah, bayangkan kita sembahyang lebih daripada 2 rakaat. Tentulah lebih lagi keredaan Allah atasnya. Masalah kebajikan dan keredaan daripada Tuhan itu ditabur di atas kepala orang yang sembahyang. Dia kata, yakni selama ia di dalam sembahyang. Demikianlah sabda Nabi SAW, wa innal birra la yudharru ala ra'sil 'abdi ma dama fi salati. Dan bahawasanya kebajikan dan belas kesian dan keredaan Allah itu ditabung di atas kepala hambanya selama ia dalam sembahyang. Tuan-tuan, bila kita sembahyang, Tuhan tabung rahmat di atas kepala. Nabi kata. Itu sebab Nabi Muhammad SAW kita baca muqaddimah Masjid Berdui baru ni. Muqaddimah di Masjid Berdui baru ni. Nabi Muhammad SAW ada masalah aja sembahyang. Dan bahawasanya kebajikan dan belas kesian dan keredaan Allah ditabung atas kepala hambanya selama dia dalam sembahyang. Wa ma taqarraba al-ibadu ila Allah bimithli ma kharaja minhu qala Abu Nadhr ya'ni al-Quran. Dan tiada mendamping hamba-hamba kepada Allah Ta'ala dengan seumpama barang yang keluar daripada mulut qari Quran. Kata Abu Nadhr, yakni Quran yang dibaca oleh orang yang qari itu tiada pendampingan yang secara lidah lebih afdal daripada lain daripada sembahyang sebagai ibadah yang paling afdal, maka baca Quran lah ibadah yang kedua afdal. Dia kata, wallahu a'lam. Kata At-Tirmizi, ini hadis gharib, tiada kami ketahui melainkan daripada ini wajah. Lepas ini kita akan tengok membaca Quran itu seafdal-afdal ibadah lidah. Wallahu a'lam.